Afan, boleh tak abang nak request satu video? Afan sharekan pengalaman seram Afan sendiri, atau pengalaman yang menjadi kisah benar dalam kisah Afan sendiri, atau pengalaman berkemping macam video yang 2 tahun lepas, macam kisah Afan, kursus mas, dan juga macam kisah yang Afan kongsikan, Tasik Gube. Terima kasih. Semoga sihat selalu dan semoga juga diberi kekuatan dalam diri sentiasa dalam jagaan Allah SWT. Amin. Okay, boleh, no problem. So, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua penonton yang masih setia lagi menyokong channel YouTube Afan Mustaqim. Saya nak ucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada anda semua. Dan kepada mereka yang baru menjumpai channel ini, bantulah saya dengan ringan-ringankan tangan anda menekan button subscribe di channel YouTube Afan Mustaqim. Jadi video kali ini lebih kepada storytelling. Ada subscriber yang request minta saya ceritakan, minta saya kongsikan pengalaman berdasarkan kisah benar ataupun berdasarkan cerita-cerita yang saya alami sendiri. Ini memang kisah benar. Saya nak kata pengalaman saya ni tak adalah banyak pengalaman sangat, tapi adalah beberapa kisah kehidupan yang boleh dikongsikan bersama kepada anda semua. Jadi kisah ni berlaku ketika mana saya dan 3 orang lagi rakan saya ditugaskan untuk pergi ke satu tempat untuk survey. Survey satu tempat ni untuk kami adakan latihan. Okey, sebelum latihan dimulakan, sebelum kursus dimulakan, saya bersama 3 orang lagi rakan dihantar pergi ke sebuah teluk yang dinamakan Teluk Kampi. Jadi kami berempat pergi ke situ untuk tengok dan nilai tempat itu macam mana, adakah selamat, adakah sesuai untuk dijadikan tempat untuk berbuat latihan. Jadi misteri yang saya boleh kaitkan ketika mana saya pergi ke tempat itu, ada 2 misteri lah. Misteri yang pertama, jeritan meminta tolong, dan yang kedua, damar. Jadi anda mesti tertanya-tanya kan, misteri apakah 2 benda tu kan? So saya minta anda jangan skip video ini, sebab kalau anda skip video, mungkin anda tidak akan faham jalan ceritanya. So, sebelum saya mulakan penceritaan, mari saya explain dulu tentang Teluk Kampi dan program yang kami jalani. Latihan pemantapan pasukan khas Mastim JBPM Negeri Pulau Pinang yang diadakan pada 12 hingga 15 September 2022 yang terletak di Pantai Teluk Kampi. Jadi, ini maps. Kalau anda nak pergi ke Teluk Kampi, anda kena pergi ke Taman Negara, hiking daripada situ. Itu gambar kawan saya lah tadi. So hiking mengikut trek yang dah ditandakan dengan distance tu, kilometer. Itulah treknya. Jadi untuk pergi ke Teluk Kampi, anda akan bertemu dengan road jalan Pantai Keracut dulu. Dia ada cabang Y di situ. Gunalah jalan untuk ke Teluk Kampi. Dan distance yang saya ambil daripada Google Map lebih kurang 4.5 kilo. Bukan tepat, tapi 4.5 kilo lebih kurang daripada distance Google Map. Dan kalau anda nak tahu suasana dalam hutan tu macam mana, lebih kurang macam ni lah. Ini dah barai dah ni, tapi dah depan kamera kan. Bila ada orang rakam, automatic kena tunjuk macu. Padahal nafas nak habis ni. Okay, tu acah-acah macu tu. Barai dah barai. And then kalau anda hiking, anda jumpa tempat perkemahan ni, maksudnya betul lah jalan yang anda ambil tu. So selepas habis hiking, inilah penamatnya. Depan lagi anda akan jumpa teluk. Dan ada juga laluan melalui air. So ini laluan yang kami ambil pada ketika hari itu. Kami pergi menaiki bot. So kita orang tengah set up bot, dan kami menaiki bot daripada sini dan
pergilah ke Teluk Kampi. Inilah laluan yang diambil oleh kami untuk menuju ke Teluk Kampi menggunakan bot. So kalau anda macam malas nak hiking, boleh pergi naik bot. Dia ada dua cara lah. Pergi dekat Taman Negara tu, kalau anda rasa anda boleh hiking, anda hiking lah. Kalau anda rasa malas nak hiking, nak naik bot, nak bercamping kat situ, dekat situ ada perkhidmatan sewa bot. So kami dah sampai dekat Teluk Kampi. Waktu ni berlima, seorang pegawai hutan dan 4 orang lagi bomba. So kita drag ikon ni dekat Google Map dan kita tengok view dia dulu. Ini adalah kawasan wakaf. Sebelah wakaf tu surau, dan color hijau ni, warna hijau ni toilet. Dan depan tu lah tempat kami parking boat tadi. Dan ini pandangan daripada rumah rehat pegawai perkhidmatan. Jarak wakaf dengan rumah rehat dia lebih kurang dalam 50 meter. So di sinilah rumah rehat mereka. Kalau anda nak tahu, 3 orang saja yang bertugas standby dekat sini selama 5 hari. Bayangkan 5 hari duduk kat sini baru tukar shift. Kental. Okey tuan-tuan dan puan-puan, jadi kita masuk kepada penceritaan. Daripada darat kami ke Teluk Kampi menaiki bot. Jadi kami semua berlima, 4 orang anggota bomba dan seorang daripada pegawai perkhidmatan. Jadi pegawai perkhidmatan dia terus pergi dia punya base untuk standby di situ, yang akan membuat penugasan saya. Call sign saya ialah Cho. Call sign saya tak berubah. Daripada khusus asas hari tu lagi dah, call sign saya Cho. So jarang orang nak ubah call sign ni, melainkan kalau call sign tu membuatkan dia jadi down lah. Contoh saya dapat call sign Jat-Jat, tapi saya rasa aduh aku tak boleh lah Jat-Jat ni. Bila dapat call sign Jat-Jat ni, aku rasa nak buat kerja jadi lemah. Jadi macam jadi macam tu. So dia pun nak ubah daripada Jat-Jat, dia nak ubah call sign dia jadi Pepijat. Itu boleh lah diterima. So call sign saya Cho. Dan rakan yang kedua call sign saya Rakan saya lah, kenapa call sign saya pula? Amboi pening Okey, rakan saya yang kedua call sign dia KK. Rakan yang ketiga call sign dia Joe. Rakan yang keempat call sign dia Boy. So semua ada berempat tuan-tuan ya. Dah kenapa aku jadi lembut pula dah ni. Okey, Cho, KK, Joy dan Boy. Joe dan Boy. Okey, sekali lagi. Cho, KK, Joe dan Boy. Kami berempat masuklah ke Teluk Kampi kerana diberikan tugas untuk survey tempat tu. Adakah sesuai ataupun tidak sesuai untuk membuat latihan di situ. Jadi sebelum kami turun masuk ke Teluk Kampi, kami membuat rondaan di persekitaran pesisiran pantai Teluk Kampi itu. Sebab latihan kami melibatkan dengan pesawat, jadi kami kena tengok adakah tempat itu sesuai nak membuat latihan. Antara contohnya nak membuat wincing, nak membuat hover jump. Adakah ada sebarang pokok-pokok tinggi yang menghalang, yang akan terkena kipas helikopter. So kena ambil kira faktor-faktor tu selepas dah membuat peninjauan. Maka tidak ada sebarang pokok-pokok, tidak ada sebarang faktor yang boleh mengganggu pesawat untuk membuat latihan di situ. Jadi dari segi pesisiran pantai tu clear. So kami pun parking lah bot. Kami parking bot. Kami nak pergi membuat tinjauan di dalam hutan. Sebelum masuk ke hutan, kami pun set up lah kami punya barang-barang untuk berehat. Kami masuk pada 24 hari bulan Ogos dan akan keluar daripada situ 25 Ogos. 2 hari 1 malam saja kami di situ. Okey. So saya dan rakan-rakan majoriti bawa hammock. Tak ada yang bawa kemah sebab sehari je kan. So bawa hammock. Saya ni acah-acah nak feeling tidur betul-betul tepi pasir pantai tersebut. Jadi saya ikatlah hammock saya dekat pokok yang betul-betul dekat sebelah pasir-pasir pantai tu. Bila ikat, belum lagi nak ikat fly sheet tu, baru nak test kekuatan hammock tu dah putus dah baang. Kena gelak je lah. Nak kata berat tak berat time tu tengah duk jogging semua, badan tengah fit kan. So tak berat, saya tak pernah berat, saya tak pernah gemuk. Sekarang je gemuk. Okey. Dan rakan-rakan saya semua bawa hammock, mereka ikat dekat wakaf tu lah. Saya panggil wakaf.
Jadi wakaf tu saya namakan base, kami punya base. So mereka ikat dekat base, dan saya pun dah hemok dah putus, pergilah tidur dekat base. Tapi hemok dah putus, saya masih standby inflatable bed, tilam angin tuan-tuan dalam bahasa Melayu dia. Dalam bahasa Pakistan, itu dalam Pakistan yang saya sempat belajar lah. Jadi saya pun tiup lah tilam angin tu sampailah kembung. Saya seorang je tidur atas lantai, yang lain semua tidur atas hemok. Selepas set up kami punya tempat berehat, kami pun makan, kami pun settle tanggungjawab kami masing-masing. Selepas itu kami pun masuklah ke dalam hutan tu, ditemani dengan 2 orang pegawai pilitan. Pegawai pilitan tu tunjuk tempat. Okey, dia cadangkan tempat yang mana yang menarik. Kami request tempat yang mencabar, yang mana curam dia tu betul-betul buat sakit hati. Kalau kata peserta nak datang buat kursus tu, dia sakit hati. Sakit hatilah sebab nak buat penyelamatan dekat tempat tebing tinggi ni yang curam dia agak tinggi. Sakit lah hati. Siapa yang pernah kena tu rasalah benda tu. So sebagai jurulatih ni, kita kena ada rasa kejam. Saya tak kejam. 3 orang tu kejam. Saya ni tukang bawa barang tu. Faham, bawa tu. Baik. Cok bawa tu. Baik. Cok. Baik. Saya macam tu je, saya tak kejam. So pegawai pengelitan tu bawalah kami masuk pergi ke hutan, tengok tempat. So dekat hutan, tujuan kami masuk ke hutan, kami nak buat latihan penyelamatan di tebing tinggi. So contoh penyelamatan di tebing tinggi ni, macam mana kita nak naikkan mangsa yang jatuh di curam, contoh kalau ada gua dekat dalam tu, macam nak tarik dia daripada situ, daripada bawah nak tarik ke atas, dan macam mana kita nak turunkan mangsa daripada atas ke bawah. Macam itulah lebih kurang penyelamatan di tebing tinggi. Selepas membuat tinjauan, kami pun dah dapat tebing mana yang kami nak buat training nanti, dan pokok mana yang sesuai untuk dijadikan anchor. Kami pun balik. So bila nak balik ke base tu, terjumpaklah satu pokok damar ni. Which is pokok ni, okay, actually pokok damar ni banyak yang bagi nama. Ada yang panggil damar hitam, ada yang panggil pokok kemenyan, ada yang panggil damar. Tapi majoritinya banyak yang panggil damar. Bila dibakar dia lebur, dia menjadi getah. Dan bila dibakar, dia akan menghasilkan satu bau yang amat kuat, yang amat menyengat, iaitu bau kemenyan. Jangan bakar ni time malam-malam. Okay, siang-siang tak apa, halau nyamuk. Malam-malam bukan halau nyamuk, halau orang. So kegunaan lain damar ni, bila kita bakar damar ni, dia lebur, dia akan menjadi macam getah, dia melekat-lekat. So kegunaan orang dulu-dulu, perahu dulu-dulu kalau bocor, itulah emergency toolkit yang akan mereka gunakan. Bakar damar tu sampai lebur dan tempel dekat perahu yang berlubang. Dia sisa-sisa yang terjatuh daripada pokok tu. Jadi adalah 2 orang rakan saya ni bawa balik damar tu, ketulan damar tu. 2 orang rakan saya ni, tak perlu saya sebut nama. Saya dan rakan saya seorang lagi tak ambil benda tu bawa balik. Untuk ambil benda tu tidak berlaku sebarang kerosakan. Maksud saya, untuk dapatkan benda tu kami tak tebang pokok. Kami tak buat sebarang kerosakan di hutan tu. Jadi memang ketulan tu dah ada dekat situ, bawa lah balik. 2 orang tu bawa lah balik. So kami pun baliklah ke base. Setibanya kami dekat base, kami pun membuat postmortem, mengadakan perbincangan dan mencapai kata putus. Dan apa yang telah diputuskan bahawa tempat itu sesuai untuk dijadikan latihan bersama pesawat maupun latihan penyelamatan di tebing tinggi. Setelah selesai membuat postmortem, setelah selesai berbincang, setelah selesai mencapai kata sepakat, selesailah tugas kami. Itu selesailah video. Okey, terima kasih. Dah tak habis. Okey,
Setelah selesai semua benda tu, kami pun membuat laporan untuk dibawa balik dan diserahkan kepada pegawai seterusnya untuk tindakan selanjutnya. Dah habis dah. Kerja kami habis dah sampai situ. Okey. Selepas tu kami pun berehat. Yang kaki mancing, pergi mancing. Yang mana kaki menjala, pergi menjala. Yang bukan kaki mancing, kaki menjala tu saya lah. Bila saya ni nak main handphone, line pula tak ada kat situ. Cuba bayangkan tuan-tuan. Geng-geng pelitan tu kena standby dekat dia orang punya base tu 4 hari 5 hari tak ada line. Kalau aku tengok muka kawan-kawan aku jemut 4 hari 5 hari tengok muka dia. So mereka memang kental lah 4 hari 5 hari baru akan bertukar shift, baru akan balik ke darat lah. Jadi selepas selesai mereka membuat aktiviti mereka masing-masing, pergi mancing, pergi menjala. Dan pada ketika malam tu kami pun makan lah. Makan ala kadar je, bawa yang mana ada. Tapi adalah sedap lah juga makan tu, kenyang lah. Makan lepas bakar apa semua, berkongsi rezeki dengan geng-geng perhilitan. Sebab dia orang apa semua dapat ransom. Ransom ni macam mana saya nak cakap dekat tuan-tuan, makanan pack. Makanan pack, majoriti makanan pack. Duduk 5 hari 4 hari kat situ tak ada food panda bang, tak ada grab food. Setakat ni grab food semua yang hantar makanan naik motor, naik kereta. Tak ada lagi saya tengok grab food yang naik boat hantar makanan. So mereka dibekalkan dengan makanan pack. So kami pun berkongsi lah makanan. Time tu ayam bakar, sausage bakar, apa lagi yang bakar, hati terbakar sebab hemok putus. Selepas selesai semua tu, masuklah kita ke misteri yang pertama. So kita ringkaskan cerita. Segala aktiviti dah selesai dan kami nak tidur. Okay, sebelum tidur tu biasalah sembang kosong. Tadi kebetulan sembang tu ada landak lalu. Comel kan landak ni. Landak ni jangan sebarang nak pergi kidnap lah. Landak ni di bawah jagaan pelitan. So sekalian dia kidnap, silap bersau lah anda. Jadi kita sambung balik. Banyak sangat iklan kali ni punya video Okay, kita sambung balik mood seram. Semua orang pun tidur. Selepas selesai semua aktiviti, 3 orang rakan saya, KK, Joe dengan Boy, tidur atas hemok. Saya tidur di atas tilam angin, atas lantai. Berlapikkan tilam angin, berselimutkan sleeping bag. Sleeping bag ni anda tahu kan tuan-tuan? Sleeping bag ni dia bukan selimut yang menyelimuti badan anda. Sleeping bag ni anda kena masuk kaki badan anda ke dalam karung sleeping bag tu dan zip. Saya goyang juga time tu sebab dalam hutan bila kita masuk buat tugas-tugas macam ni, walau sekalipun saya membuat aktiviti eksplorasi paranormal masuk dalam hutan, saya tak fikir gangguan jin syaitan iblis tu nombor 1. Okay, dia jatuh nombor 2. Majoriti nombor 1 yang akan kita fikirkan ancaman binatang buas. Okay, binatang buas, binatang berbisa. Jadi saya tidur tu pun di bawah. Saya risau satu je. Saya risau yang benda yang makhluk yang menjalar-jalar ni lah, ular lah. Saya risau ular je sebab saya duduk bawah kan. Yang lain tidur atas hemok, tinggi sikit. Jadi nak kata kalau kena serang tu, dia serang saya dululah sebab saya dekat bawah kan. Tapi tak boleh kata apalah, dia nak serang mana satu tu pun dia serang lah. So semua dah tidur tentu. Saya pun tak sedar pukul berapa saya tidur. Tiba-tiba saya tersedar bunyi jeritan, tuan-tuan. Saya tak pasti saya tengah mimpi ke apa. Saya terdengar bunyi jeritan tu. Saya terbangun. Bila saya terbangun tu, saya masih dengar lagi bunyi jeritan. Seakan minta tolong. Memang saya tak bermimpi lah tentu. Memang apa yang saya dengar tu bukan dalam mimpi. Saya buka mata, masih lagi dengar benda tu. Saya nak lakonkan balik, tapi mungkin takkan sama dengan seperti apa yang saya dengar.
dia lebih kurang macam ni. Lebih kurang macam tu. Okay, suara dia lagi nyaring. Jadi saya terbangun. Bunyi tu datang dari arah surau, belakang surau. Belakang surau tu, sepanjang-panjang belakang surau tu semua hutan. Kalau sebelah ke kiri sikit, kawasan base perhilitan. Ni sebelah belakang surau. Sebelah kanan sampai hujung surau tu bunyi seakan-akan cerita meminta tolong. Tuan-tuan bayangkan, saya baru bangun. Tidur dalam hutan ni memang kita takkan tidur nyenyak. Baru bangun dalam keadaan mamai. Jadi sensitif, sebarang bunyi kita akan dengar, kita akan terjaga. 3 rakan saya lagi, saya tengok hemok tak ada pergerakan pun. Mungkin sama ada mereka dengar tapi mereka tak nak layan, tapi mereka betul-betul dah terlena. Saya bangun, saya ambil torchlight saya suluh ke arah surau tu. Suluh ke arah surau tu. Tuan-tuan bayangkan, bila saya suluh pokok ke pokok ke pokok ke pokok, saya ternampak seakan-akan ada makhluk yang macam main aucak. Main aucak tahu aucak? Main nyorok-nyorok, tunjuk muka, sorok muka, tunjuk muka, sorok muka. Cakap, takkan daun sebesar-besar. Dia besar tau. Saya nak kata macam mana besar, 2 kali ganda saya. Kalau anda pernah tengok video saya sebelum ni, 2 kali ganda saya. Tengok, sorok muka. Dia tunjuk, sorok muka. Tak nampak bentuk apa, tapi bila kita suluh tu macam tu. Macam tu. Takkan daun besar macam tu. Saya suluh pokok ke pokok. Pokok ni tak ada, pokok tu ada. Pokok ni tak ada, pokok tu ada. Saya ternampak kelibat sebegitu rupa. Bila dah nampak macam tu, sifat ingin tahu waktu tu sangat tinggi. Dalam hati saya, apa dia tu? Aku nak pergi tengok, aku nak pergi cari. Apa dia tu? Siapa minta tolong tu? Dia bermain macam-macam dalam fikiran. Dia tarik saya punya fikiran ni nak pergi ke tempat tu. Saya pun turun daripada base. Elok saya nak turun, rakan saya boy tegur, "Cok, kenapa tu? Di mana tu? Kenapa?" Dan tu saya blur lagi. Saya blur dan lama sikit baru saya respon. Saya tanyalah, "Tak dengar macam ada orang minta tolong?" Cakap, "Tak dengar apa pun." "Dah lah, tak payah layan." Dia kata macam tu. Boy kata, "Dah lah, sama tidur, tak payah layan." Tapi saya tetap nak pergi juga. Saya cakap dekat boy, "Sat, saya pergi tengok, Sat." Saya pergi tengok. Bayangkan, rakan-rakan saya ni semua otai-otai. Kalau diorang cakap tak payah pergi, saya pun akan ikut arahan mereka, tak payah pergi. Tapi sifat ingin tahu tu nak pergi. Sampai satu tahap tu, rakan saya yang call sign-nya boy ni, dia tinggikan sikit suara dia. "Cok, tak payah layan, rehat." Baru saya rasa macam kena tampar tu. Okay. Saya pun sambunglah baring semula. Saya masukkan badan saya ke dalam karung sleeping bag tu semula dan baring. Saya tunggu lagi hampir 10 minit, tak ada bunyi tu. Saya tak pasti rakan saya selain boy, adakah mereka dengar ataupun tidak, sebab tengok hemok tak bergerak. Dan saya tunggu lagi hampir 10 minit. Lebih kurang berpuluh minit saya tunggu, tak ada langsung bunyi tu. Bayangkan tuan-tuan, lepas kita dengar suara macam tu, kita takkan boleh terus tidur. Kita akan terfikir, kita akan tertanya-tanya, bunyi apa tu? Dia bermain di fikiran, tak berhenti-henti. Sampailah, saya tak ingat beberapa puluh minit kemudian, mata saya dah lali. Saya pun tak tahu time tu incas saya boy dah tidur ke belum. Sebab tengok dah senyap, mungkin dah sambung tidur balik. Jadi saya pun dah lali, saya pun tertidur balik. Tak lama lepas tu, selepas saya lali nak tertidur balik,
saya tidur merekok tau. Merekok ni tidur mengiring sebelah kanan dan kaki saya merekok. Macam ni lah contoh merekok, tidur merekok. Kaki melipat sebab sejuk. Sejuk saya akan tidur macam tu. Bayangkan tuan-tuan, dalam keadaan kaki saya terlipat, tidur mengiring dan kaki saya merekok terlipat macam tu, tiba-tiba kaki saya ditarik straight, ditarik lurus. Dalam kepala otak saya tentu, Allah Akbar, binatang apa yang sambar kaki aku ni? Dalam hati saya tentu, dalam fikiran saya, binatang apa dah sambar kaki aku ni? Bila jadi macam tu, first kali tak boleh panik. Bila kita panik, sekiranya benda tu binatang buas, dia tengok ada pergerakan agresif, dia akan melawan balik. Jadi saya pelan-pelan angkat kepala, suluh. Tak ada apa-apa pun. Tak ada apa-apa yang menyambar. Dan sekeliling saya tak ada apa-apa binatang pun. Tak ada apa-apa langsung. Kalau nak kata landak tadi, landak tu dia takkan dekat dengan orang yang dia tak kenal. Kalau dengan berada-berada pilitan tu, memang dia akan pergi dekat. Dia takkan. Kami pergi dekat pun dia lari. So, kalau kata landak tu tarik pun, saya bangun tengok, tak nampak pun landak tu. Jadi binatang apakah yang menyambar kaki saya? Tapi bila saya terfikir balik, saya rasa bukan binatang ni. Kalau betul binatang yang menyambar kaki saya, sleeping bag yang akan terasa dulu efek tu, kesan ditarik. Tetapi yang peliknya, kaki saya direct. Kaki saya yang rasa benda tu. Bila saya terfikir balik, bukan sleeping bag aku yang tertarik, kaki aku yang tertarik lurus ni. Tertarik lurus. Tidur daripada bengkok badan, lurus ditarik. Kaki saya yang ditarik. Saya ingatkan ada binatang yang sambar kaki saya, tapi bila fikir balik, pelik betul, kaki aku yang rasa ditarik itu, tapi sleeping bag aku tak ada apa-apa dekat luar pun. Ada tangan-tangan gaib ke dalam sleeping bag tu. Pelik. Anda faham tak apa yang saya ceritakan? Maksud saya ni, kaki saya terasa ditarik, sedangkan kaki saya berada di dalam sleeping bag. Kalau ada sesuatu yang nak menyambar kaki atau nak menarik kaki saya, akan rasa kesan dia daripada sleeping bag dulu. Ini betul-betul rasa cengkaman tu direct kaki. Direct kaki. Jadi saya pelik. Dan saya pun malas nak layan. Saya sambung tidur balik. Selepas sambung tidur, memang tak boleh nak tidur lah. Kepala otak ni jadi terfikir macam-macam, tertanya macam-macam. Benda apa yang tarik kaki aku ni? Benda apa pula yang minta tolong tadi? Bila otak ni terlampau banyak berfikir, terlampau banyak bertanya-tanya, nak fokus, nak tidur tu tak boleh. Jadi saya pun bangun, duduk, sila tenangkan diri. Saya pergilah ke toilet. Dekat toilet tu ada satu pipe. Saya pergi ambil uduk. Time tu, bila saya turun pergi ambil uduk, tak ada teguran daripada siapa-siapa pun. Maksudnya tadi incas saya boy, dia menghalang saya turun. Bila saya turun untuk pergi kali kedua pula untuk ambil wuduk, dia tak sedar, maksudnya dia dah tertidur. Saya pergi ambil wuduk, saya naik balik dekat base. Kemudiannya saya tak sedar apa yang jadi, saya tertidur. Bangun-bangun pula, sedar-sedar dah pagi. Sedar-sedar kena sepak. Tapi yang sepak tu member saya lah. Sepak manja, nak gerak bangun subuh. Kemudiannya pagi tu tersebut, rupanya yang lagi dua orang tu dengar apa yang berlaku, tapi mereka tak mau tegur time tu. Pagi tu barulah mereka tanya dekat saya apa yang jadi, barulah saya ceritakan. Dan selepas selesai kami kemas, pagi-pagi tu kami dah berkemas barang, masak apa-apa yang patut, lapik perut. Selepas air dah pasang, kami pun bertolak balik lah ke JT.
Bila balik, kisah tak berakhir dekat situ. Dua orang rakan saya membawa pulang damar daripada hutan tersebut. Diganggu. Kita masuk misteri yang kedua pula. Misteri jeritan dah selesai. Gangguan damar pula terkena kepada dua orang rakan saya. Contoh gangguan, rakan saya yang seorang ni, dia terima gangguan daripada segi bunyi. Kalau saya dengar menjerit, tapi dia dengar bunyi bisikan. Kami dah balik, kami pun masuk bertugas macam biasa semula. Dan dia ada dekat balai tu. Dia ada bilik asing. Dia seorang je standby dekat situ. Dia ada bilik dia sendiri. Dia seorang je ada dekat situ. Dia dengar ada seperti bisikan. Dia ingat bunyi kipas mula-mula. Dia cerita balik dekat saya, Fan, aku dengar, aku ingatkan bunyi kipas. Tapi takkan bunyi kipas pasang sepanjang masa, tapi takkan bunyi bisikan. Kemudiannya telinganya ditiup. Yang peliknya, tak pastilah sama ada suratan atau kebetulan, selepas dia bawa balik damar tu, dia terima gangguan tersebut. Dan dia pun kata, dia tidur pun tak lena. Kadang-kadang mimpi buruk, mimpi seram, mimpi ngeri. Itu yang pertama, rakan pertama yang mendapat gangguan. Rakan yang kedua pula, gangguan dia rare sikit, lain macam sikit. Damar tu dia letakkan di satu tempat. Dia pun keluar. Bila balik, damar tu berubah tempat. Dia pun tanyalah dekat anak-anak dia. Tanya dekat bini dia. Anak-anak dia dan bini dia, bukan anak-anak dan bini-bini dia. Okay? Dia pun tanya dekat anak-anak dia dan bini dia, ada ubah ke benda ni? Masing-masing ubah benda apa? Tak tahu pun ada benda tu. Dekat situ menjadi misteri yang sangat menimbulkan persoalan. Macam mana damar tu boleh bergerak sendiri? Daya tenaga apakah yang mengubah kedudukan posisi asal damar tersebut? Dan dia tak terima gangguan daripada segi bisikan, tiupan. Cuma dia kata damar tu berubah-ubah. Bila dia letak sini, sedar-sedar, dekat situ. Dan dia time tu badan rasa macam senang nak marah, senang nak baran. Jadi selepas dah bercerita apa semua tu, mereka berdua pun kata nanti kita akan masuk balik pada hari sebenar, latihan sebenar 12 hingga 15. Mereka berkata, aku nak hantar balik lah benda ni. Lepas bawa balik macam-macam pula gangguan, hantar balik lah. Kemudiannya mereka berdua pun letaklah balik di hutan tersebut. Dan Alhamdulillah selepas selesai kursus, selepas selesai latihan, balik, kami semua balik, Alhamdulillah lah, saya pun tak dapat gangguan apa-apa dah. Mereka berdua pun kata okey, dah cool dah. Jadi itulah misteri damar. So mungkin anda tertanya-tanya, kursus apa yang kami buat, latihan apa yang kami buat? Saya tak ada gambar dan video yang menyeluruh, tapi inilah yang saya boleh pertontonkan kepada anda, contoh-contoh latihan yang kami buat. Ini antara selingan lah, bonus, video bonus untuk anda lah. Yang mana tertanya-tanya, latihan apa yang kami buat dalam hutan, latihan apa yang kami buat di pesisiran pantai tu sampai nak kena survey, selamat ke tidak, kan? Pesawat boleh buat latihan kat situ ke tidak. Inilah antaranya. Okey tuan-tuan, anda telah pun sampai ke hujung video. Terima kasih yang mana masih menonton, yang mula menonton daripada mula video hinggalah ke akhir video. Tetapi kepada yang skip video ini, mungkin anda kena tengok daripada mula, sebab kalau anda skip, memang anda tidak akan dapat, memang anda tidak akan faham jalan cerita dia macam mana. So berakhirlah cerita dan kisah
berdasarkan pengalaman yang dialami oleh saya dan rakan, sekiranya anda ada lagi tempat-tempat menarik untuk anda cadangkan kepada kami untuk kami pergi buat eksplorasi, jangan lupa drop your comment di bawah. Okay? Sekiranya ada rezeki, sampailah kami di tempat yang anda cadangkan itu. Teruskan lagi sokongan anda yang mana masih belum subscribe. Ya, tangan tu tadi. Subscribe cepat. Amboi. Tekutlah awak ni. Subscribe. 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 Okay, thank you so much. I love you all so much. Kita jumpa lagi dalam next video. Teruskan menyokong channel YouTube Afam Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak jadi. Dia macam mana? Macam ni kan? Okay. Tak ada. One more time. Macam mana dah? Aku ni bukan kaki TikTok. Kita buat trend sendiri lah. Kira dia lah tu. Mwah.